Salam bang, minta review perbezaan Proton Iris Active versus Pro 2 Myvi Advance. Menarik juga tu kan? Boleh, let's go! Sejak diperkenalkan pada tahun 2005 sehinggalah sekarang, Pro 2 Myvi telah mencatatkan unit terjual paling tinggi, iaitu 1.3 juta unit. Wow, mengalahkan jualan pisang goreng makcik Kia. Berbeza pula dengan Proton Iris, yang mana Proton Iris sejak diperkenalkan pada tahun 2014 sehinggalah sekarang lebih kurang 80,000 unit sahaja yang terjual. Masih lagi tak capai 100,000, apatah lagi nak capai 1 juta unit. Memang jauh lah nak kalahkan Pro 2 Myvi. Di manakah silapnya Proton Iris yang mana masih lagi tak boleh lawan Pro 2 Myvi? So video pada kali ini kita akan cuba siasat why Proton Iris masih lagi sendu dari segi jualannya. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ataupun yang baru terjumpa channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dan jangan lupa tekan button loceng. Firstly, kita akan lihat daripada segi harga. Sebelum kita mula, kita lihat daripada segi size dimension untuk kedua model ni. Untuk Pro 2 Myvi, saiz lebar lebih kurang 1735mm, manakala untuk Proton Iris 1722mm. Kita lihat kat sini Pro 2 Myvi lebih lebar lah berbanding dengan Proton Iris. Dan untuk tinggi pada Pro 2 Myvi ni lebih kurang 1515mm, untuk Proton Iris 1574mm. So dekat sini kita lihat Iris ni lebih tinggi lah berbanding dengan Pro 2 Myvi. Manakala untuk saiz panjang pada Pro 2 Myvi iaitu 3895mm dan Proton Iris 3945mm. Kat sini kita lihat panjang Iris ni lebih panjang lah berbanding dengan Pro 2 Myvi. Dan dari segi saiz wheelbase untuk Pro 2 Myvi iaitu 2500mm, manakala untuk Proton Iris 2555mm. Perbezaan yang sangat sedikit lah. Untuk harga pada Pro 2 Myvi ni, kita akan ambil variant top spec, yang mana untuk Myvi Advance berharga lebih kurang RM61,800 dan jumlah bayaran bulanan untuk Pro 2 Myvi ni lebih kurang RM604. Manakala untuk Proton Iris kita ambil top spec juga, iaitu variant aktif, yang mana berharga RM55,800 dan jumlah bulanan lebih kurang RM544. So daripada segi harga, daripada dulu lagi memang Proton Iris ni lebih murah berbanding dengan Pro 2 Myvi. Tapi masih ramai lagi yang nak beli Pro 2 Myvi kan. Tapi hakikatnya Proton Iris dia jauh lebih murah lah berbanding dengan Pro 2 Myvi. Seterusnya untuk cost maintenance, kita akan ambil cost maintenance ni dalam tempoh 5 tahun. Untuk Pro 2 Myvi lebih kurang RM2,994, manakala untuk Proton Iris cost maintenance-nya lebih tinggi, lebih kurang RM3,583. Perbezaan yang agak besar juga. Daripada segi cost maintenance, Proton Iris dia lebih mahal berbanding dengan Pro 2 Myvi. Seperti yang kita sedia maklum, kereta-kereta Pro 2 ni daripada segi second value dia memang tinggi berbanding dengan model-model Proton. Sebagai contoh, kita akan lihat Pro 2 Myvi pada tahun 2020. Kebanyakan seller used car ni menjual Pro 2 Myvi tahun 2020 lebih kurang RM51,000. Manakala untuk Proton Iris, kebanyakan seller used car menjual Proton Iris ni lebih kurang RM41,000. Perbezaan RM10,000 juga tu. Agak banyak ya. Ini menunjukkan kereta-kereta Pro 2 ni dia mempunyai resale value yang tinggi. Termasuk juga untuk Pro 2 Myvi. Kalau korang concern berkenaan dengan second value, Proton Iris ni memang bukan pilihan korang lah. Yang keempat, kita akan lihat dari segi design eksterior. Untuk eksterior pada Pro 2 Myvi facelift ni, dia ubah bahagian hadapan sikit, yang mana menggunakan lampu jenis LED yang lebih nipis dan juga design bumper yang baru, yang mana terdapat lampu DRL dan juga perubahan dari segi bumper bahagian belakang juga. Overall, daripada segi design eksterior tak ada apa perubahan yang sangat ketara pun. Dan untuk Pro 2 Myvi facelift ni menggunakan 15 inci sport rim, yang mana masih lagi menggunakan design rim yang sama yang terdapat pada Myvi pre-facelift. Manakala untuk Proton Iris, dekat sini banyak sebenarnya perubahan yang telah dilakukan, terutamanya untuk bahagian hadapan. Yang mana untuk Proton Iris pada kali ini menggunakan lampu jenis LED hanya untuk variant aktif sahaja, dan juga dikemas kini dengan smoke headlight. Kedua-dua model ni mempunyai function auto headlamp. Untuk bahagian grill pada Iris Active ni menggunakan design Infinite Wave. Terdapat juga lining merah dan juga logo yang baru yang sama terdapat pada Proton X50.
Dan untuk bahagian bumper terdapat juga lampu DRL. Kalau kita lihat reka bentuk pada Proton Iris Active ni, nampaknya lebih ke arah SUV crossover, yang mana kita lihat terdapat cladding dekat bahagian fender depan dan belakang dan juga terdapat roof rail pada bahagian bumbung. Overall, daripada segi design eksterior pada Proton Iris ni, bagi saya nampak lebih fresh, sporty, modern dan agresif. Terusnya kita beralih pada bahagian interior. Kita lihat dulu untuk reka bentuk kabin pada Pro 2 Myvi ni masih sama yang terdapat pada Myvi pre-facelift. Cumanya untuk Pro 2 Myvi facelift ni diletakkan kemasan Red Accent dekat bahagian dashboard. Dan juga untuk bahagian seat juga menggunakan dual tone color, iaitu color hitam dan merah. Cumanya bagi saya color merah yang terdapat pada seat Pro 2 Myvi facelift ni agak over sangat. Berbeza pula untuk Proton Iris, yang mana once korang dah duduk dekat kabin Proton Iris ni, korang akan rasa feeling kereta mahal tau. Proton masih lagi menggunakan design dashboard yang sama pada Proton Iris yang sebelum ni, tapi bijaknya Proton dengan perubahan yang sangat minimal dan simple, terus nampak Proton Iris Active ni dia lebih mahal. Dan bukan itu saja, untuk menampakkan kabin Iris ni lebih sporty, Proton meletakkan alloy pedal dan juga seatbelt berwarna merah. Part seatbelt yang paling saya suka sekali, sebab dah lama mengidam nak pakai seatbelt berwarna merah. Untuk bahagian seat pada Proton Iris ni menggunakan semi leather dan juga terdapat red stitching dan juga perkataan aktif yang berwarna merah. So bagi saya untuk seat pada Proton Iris ni dia lebih nampak premium lah, lebih kemas. So daripada segi design interior, saya berani jamin 100% Proton Iris is the best interior berbanding dengan Pro 2 Myvi. Dan untuk pertama kalinya Proton Iris ni hadir dengan armrest. Untuk Pro 2 Myvi armrest tak ada lah. Betul, korang boleh pasang armrest aftermarket. Tapi once korang dah pasang armrest aftermarket dekat Pro 2 Myvi ni, dia akan kacau position handbrake. So sangat annoying. Seterusnya kita beralih pada bahagian head unit. Untuk Pro 2 Myvi ni hadir dengan 6.9 inci infotainment display, yang mana terdapat Bluetooth dan smartphone connectivity. Manakala untuk Proton Iris menggunakan floating infotainment display dengan ukuran saiz display lebih kurang 8 inci, lebih besar sikit berbanding dengan Pro 2 Myvi. Terdapat juga Bluetooth dan smartphone connectivity. Dan head unit pada Iris Active ni hadir dengan JKUI system dan juga eSIM, yang mana berfungsi untuk kita online navigation, music streaming dan juga high proton. Untuk Iris Active akan ada voice command, iaitu high proton, yang lebih kurang sama terdapat pada Proton X50. Voice command pada Iris Active ni kita boleh on dan off aircon, kita boleh buka dan tutup cermin tingkap, dan juga kita boleh kawal head unit ni melalui voice command sahaja. Hi Proton. What's up? Open windows. Opening. See? So daripada segi head unit untuk Proton Iris ni lebih canggih dan lebih advance lah berbanding dengan Pro 2 Myvi. Seterusnya kita lihat pada bahagian meter cluster. Untuk kedua model ni hadir dengan meter cluster jenis analog dan juga terdapat TFT display dekat bahagian tengah. Bagi saya reka bentuk meter cluster pada kedua model ni dua-dua pun cantik, dan juga kedua model ni juga memaparkan info display yang jelas. So daripada segi meter cluster, kedua model ni kita bagi seri saja. Seterusnya kita lihat pada bahagian steering. Steering yang terdapat pada Pro 2 Myvi ni menggunakan steering yang ada pada Pro 2 Ativa, yang mana untuk bahagian steering ni dibaluti dengan kulit, dan juga terdapat control button. Untuk steering pada Pro 2 Myvi ni juga dia mempunyai tilt adjustment. Manakala untuk Proton Iris juga bahagian steeringnya dibaluti dengan kulit, dan juga terdapat control button untuk kawal head unit, dan juga terdapat tilt adjustment, sama terdapat pada Pro 2 Myvi. Dan untuk kedua model juga hadir dengan electric power steering. So untuk bahagian steering ni, kedua model ni berkongsi sistem yang lebih kurang sama. Kita bagi kedua-dua ni seri. Seterusnya kita lihat pada bahagian bilangan port USB pula. Untuk Pro 2 Myvi hadir dengan 3 port USB, yang mana 2 port USB di hadapan dan 1 port USB lagi dekat driver seat, dekat bahagian sisi. Manakala untuk Proton Iris hadir dengan 6 port USB, yang mana 4 USB di hadapan dan 2 port USB di bahagian belakang tempat duduk penumpang. Yang bijaknya Proton meletakkan 1 port USB di bahagian headliner, yang mana senang untuk kita pasang dashcam. Tak perlulah kita bersusah payah nak pasang wayar sambung ke bahagian USB. Kita just cucuk saja pada bahagian atas, settle masalah. So daripada segi bilangan USB port ni untuk Proton Iris adalah yang terbanyak sekali lah, iaitu 6 port USB. Seterusnya kita lihat pada bahagian keselesaan tempat duduk. Berdasarkan experience saya memandu kedua model ni, sejujurnya saya kata untuk Pro 2 Myvi ni seatnya agak keras sikit,
yang mana seatnya dia lebih nipis dan bahagian tight supportnya pendek sikit lah. So untuk long distance agak penat sikit. Berbeza pula untuk Proton Iris. Once korang dah duduk pada seat Proton Iris ni, korang tak akan cari seat lain lah. Sebabnya untuk Proton Iris ni dia punya seat lebih tebal sikit dan bahagian tight support dia panjang sikit. Dan apabila korang duduk seat pada Iris ni, dia akan mencengkam badan kita seolah-olah macam kita duduk pada semi bucket seat. Begitu juga pada bahagian tempat duduk penumpang belakang. Sangat selesa, yang mana dia punya bahagian tight support juga panjang. So untuk pemanduan jarak jauh maupun jarak dekat, seat yang ada pada Proton Iris ni jauh lebih selesa berbanding dengan seat yang ada pada Pro 2 Myvi. Seterusnya untuk keluasan kabin. Untuk keluasan kabin pada Pro Myvi ni dia lebih luas berbanding dengan Proton Iris. Macam pelik lah pula kalau korang lihat pada size dimension pada Proton Iris, dia lebih panjang sebenarnya dan wheelbase nya pun lebih panjang berbanding dengan Pro 2 Myvi. Tapi yang peliknya kenapa Pro 2 Myvi ni pula yang lebih luas? Sebabnya Pro 2 Myvi ni dia sacrifice bab keselesaan tempat duduk, yang mana seperti yang saya cakap tadi, bahagian seat pada Pro 2 Myvi ni dia lebih nipis, untuk bahagian tight support dia lebih pendek, dan disebabkan itulah Pro 2 berjaya membuatkan Pro 2 Myvi ni lebih luas berbanding dengan Proton Iris. Yang mana untuk Proton Iris ni pula dia sacrifice bab keluasan kabin, malah Proton mengambil berat berkenaan dengan keselesaan tempat duduk, dan disebabkan itu Proton Iris ni dia lebih sempit sikit berbanding dengan Pro 2 Myvi. So dari segi keluasan kabin, Pro 2 Myvi ni lebih luas lah berbanding dengan Proton Iris. Dan seterusnya kita lihat daripada segi keluasan ruang kargo. Untuk Pro 2 Myvi, ruang kargonya bersaiz 277 liter, manakala untuk Proton Iris hanya 215 liter sahaja. So daripada segi keluasan ruang kargo ni, Pro 2 Myvi lebih besar dan lebih luas lah berbanding dengan Proton Iris. Kita akan lihat daripada segi teknologi enjin dan transmisi. Untuk enjin pada Pro 2 Myvi ni menggunakan enjin berkapasiti 1.5 liter dual VVTi yang menghasilkan power output 103 PS dan 137 Nm of torque. Dan untuk enjin pada Pro 2 Myvi ni menggunakan timing chain. Manakala untuk Proton Iris menggunakan enjin dengan kapasiti 1.6 liter VVT yang mana menghasilkan power output lebih kurang 109 PS dan 150 Nm of torque. Dan untuk enjin pada Proton Iris ni menggunakan timing belt. Manakala untuk bahagian transmisi pada Pro 2 Myvi ni dah menggunakan DCVT yang menggantikan transmisi automatik 4 kelajuan. Manakala untuk Proton Iris juga menggunakan transmisi jenis CVT. Cumanya untuk teknologi CVT pada Pro 2 Myvi ni dia lebih canggih dan lebih advance, yang mana DCVT ni adalah merupakan teknologi split gear yang pertama. Basically untuk DCVT ni dia mempunyai dua sistem, iaitu belt drive dan juga gear drive, yang mana akan menghasilkan fuel efficiency yang baik, acceleration yang bagus dan juga lebih senyap. So daripada segi teknologi engine dan juga transmisi, Pro 2 Myvi is the best. Seterusnya kita lihat pada bahagian fuel consumption. Untuk Pro 2 Myvi, on paper fuel consumptionnya boleh mencatatkan lebih kurang 4.7 liter per 100 km. Tapi kalau kita lihat pada pemanduan yang sebenar, Pro 2 Myvi ni hanya mencatatkan 6.7 liter per 100 km. Tapi still jimat lagi lah. Untuk Proton Iris, on paper fuel consumptionnya mencatatkan lebih kurang 6.9 liter per 100 km. Tapi untuk pemanduan sebenar, Proton Iris ni mencatatkan fuel consumption 9.7 liter per 100 km. So dari segi fuel consumption, Proton Iris ni dia memang kuat minyak sikit lah berbanding dengan Pro 2 Myvi. So Pro 2 Myvi is the best choice kalau korang nak pilih kereta yang lebih jimat minyak. Seterusnya kita beralih ke bahagian ride and handling. Berdasarkan pengalaman saya memandu kedua-dua model kereta ni, secara conclusionnya saya boleh katakan untuk ride and handling pada Pro 2 Myvi ni dia lebih kepada comfort dan tidak pada driving dynamic. Sebab apabila saya memandu Pro 2 Myvi facelift ni, saya masih lagi rasa pemanduan yang agak bumpy sikit. Berbeza pula dengan Proton Iris Active yang mana ianya mempunyai dua kelebihan, iaitu comfort dan juga driving dynamic. Driving dynamic yang ada pada Proton Iris ni dia disebabkan oleh setup suspension dan juga chassis pada Proton Iris yang sangat refine, tegap dan mantap. Terutama sekali untuk pemanduan yang agresif, dan juga untuk layan corner memang sangat shock. Mustahil lah kalau tak shock kan. Untuk Proton Iris ni dah lama masuk dalam Rally Championship, bukan biasa-biasa tau. So daripada segi ride and handling, Proton Iris is the best. Dan yang terakhir kita akan lihat pada bahagian safety system. Untuk Proton Iris akan dilengkapi dengan 6 airbag dan juga mendapat 5 star Euro NCAP.
Sistem keselamatan yang terdapat pada Proton Iris ni terdiri daripada ABS dan EBD, Brake Assist, ESC, Traction Control, Hill Start Assist, Reverse Camera dengan Dynamic Guideline, Rear and Front Sensor. Manakala untuk produk MyV juga dilengkapi dengan 6 airbag dan juga mendapat 5 star Euro NCAP. Untuk teknologi keselamatan sama juga terdapat pada Proton Iris. Cumanya untuk produk MyV ni dilengkapi dengan safety system yang lebih canggih dan terkini, iaitu dengan adanya ASA 3.0 ataupun lebih dikenali sebagai Pro 2 Smart Drive Assist, yang mana dilengkapi dengan Pre-Collision Warning, Lane Departure Warning, Lane Departure Prevention, Adaptive Cruise Control. Ini adalah merupakan satu function yang sangat-sangat terbaik yang diletakkan pada Pro 2 MyV. Siapa sangka kan ada ACC dekat kereta segmen B hatchback. Seterusnya dilengkapi dengan Lane Keep Control, Blind Spot Monitor, RCTA dan juga Front and Rear Sensor. So daripada segi safety system, sememangnya Pro 2 dah well known lah, dia punya safety system memang lengkap dan canggih. So daripada segi safety system, Pro 2 MyV is the best. Dan akhirnya berdasarkan pada 17 bahagian yang kita nilai tadi, untuk Pro 2 MyV mencatat mata iaitu 9 mata. Manakala untuk Proton Iris ini agak terkejut sikit. Untuk Iris mencatat 10 mata. Ya, 10 mata, perbezaan satu mata berbanding dengan Pro 2 MyV. Walaupun Proton Iris aktif ni mempunyai kelebihan satu mata, tapi jualannya masih lagi sendu berbanding dengan Pro 2 MyV. Ini berdasarkan apa yang saya lihatlah, perspektif pengguna di Malaysia ni, dia akan lihat 4 perkara, iaitu second value, reliability, fuel consumption dan juga safety system. Untuk keempat-empat ni Pro 2 MyV lengkap lengkap. Manakala untuk Proton Iris, keempat-empat ni masih lagi menjadi keraguan. Tapi kalau Proton meletakkan 4 bahagian tadi tu, sekurang-kurangnya Proton improve dia punya fuel consumption dan juga safety features. Mungkin Proton Iris aktif ni bakal menyaingi Pro 2 MyV. So, apa pendapat korang? Kalau korang setuju, boleh komen dekat bawah, kita share pendapat masing-masing. Sebelum tu, jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.